19 macam tu. Okey. Abang dia nama Walid bin Al-Walid. Abang dia ada 2 orang. Walid bin Al-Walid, satu lagi Hisham bin Al-Walid ataupun Ali bin Al-Walid. Saya tak puas yang tu, tapi seorang lagi Hisham bin Al-Walid. Walid bin Al-Walid, Hisham bin Al-Walid, Khalid bin Al-Walid. Itu 3 beradik jantan. Baik. Abang sulung dia Walid bin Al-Walid ini join perang Badar dan kena tawan oleh tentera Islam. Tentera Islam menang dan dapat tangkap abang dia. Bila dapat tangkap abang dia, tentera Islam tengok ni dia anak orang kaya, anak Walid bin Mughirah. Maka mereka kenakan kepada Walid bin Al-Walid ini denda ke atas dia 1000 keping wang perak. Kalau nak tebus dia balik. Kalau nak ikut tu murah. Kalau tradisi jahiliah dulu, kalau anak orang kaya lagi mahal. Tapi sengaja orang Islam bagi teratur yang cukup. Tuan-tuan, maka Walid bin Mughirah ini pun cari duit. Dia hantarlah Khalid bin Al-Walid dan abang seorang lagi ni pi tuntut anak dia hak sulung Walid bin Al-Walid di sempadan Madinah Mekah. Bila sampai bayar duit, kemudian bawa baliklah abang dia ni. Sampai di Mekah, tuan-tuan, Walid bin Al-Walid kata, alhamdulillah dah sampai, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucap masuk Islam. Khalid Al-Walid tengok, dia kata, korang ajak abang aku ni, aku susah payah cari duit, susah payah pergi ambil hang di Madinah, korbankan duit ayah nak tebui hang daripada orang Islam, dah buat balik hang sampai Mekah, hang masuk Islam, hang boleh ikut ajaran Muhammad. Kata abang dia, ketika mana aku ditawan oleh tentera-tentera Muhammad, aku tak pernah tengok tentera yang begitu baik akhlaknya, indah sifatnya, lembut tutur katanya. Dia pemelayan kami dengan begitu baik, walaupun tangan kami diikat, makan kami disuap. Kalau terjatuh roti tu, mereka ambil hambui, suap balik. Mana pernah tawanan perang dilayan macam ni. Dan aku tak pernah tengok orang memuliakan lelaki lain seperti mana orang memuliakan dan menyayangi Muhammad. Ketika itu aku memberi kesaksian dan keyakinan bahawasanya Islam itu adalah agama yang benar. Maka Khalid kata, kalau macam tu pasal apa hang tak masuk Islam daripada sana? Pasal apa nak perhabis duit ayah sampai 1000? Menyusahkan aku pergi ambil hang. Dia kata, kalau aku masuk Islam di Madinah, boleh, tak ada masalah. On the spot aku akan dibebaskan oleh Rasulullah. Tapi aku tak mau, nanti sejarah akan mengatakan aku masuk Islam kerana takut, aku masuk Islam kerana duduk dalam penjara, aku nak keluar. Sebab tu aku mengucap, aku tak mau sejarah akan mengatakan demikian. Maka aku pilih untuk hampa mai, bebaskan aku dulu, bayar dulu tebusan. Aku dah jadi free man, lelaki merdeka. At that time I choose my path. Aku pilih arah tuju aku. Dan aku telah pilih Islam sebagai agama aku. Tuan-tuan, ada satu hadis, seorang lelaki mai kat Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ba'dak. Ya Rasulullah, katakan kepada aku tentang Islam satu perkataan yang bila aku dapat, aku tak tanya dah orang lain. Nabi kata, qul, katakan aslim tu, ataupun aslam tu, aku telah Islam, summastaqim, kemudian istiqamah lah. Maknanya Islam kita, istiqamah lah dengan Islam tu. Baik, tuan-tuan, selepas pada itu Khalid dah mula rasa macam mesti ada something on Muhammad yang buat abang dia ni boleh turut. Terus Walid bin Al-Walid ni tinggalkan Mekah, naik kuda menuju Madinah balik. Sampai di Madinah, para sahabat di Madinah terkejut dengan tindakan dia, menyambut dia, dan dia menjadi antara teman yang dekat dengan Rasulullah. Dan tuan-tuan, ini Rasulullah. Berkali-kali Rasulullah tanya dekat Walid bin Al-Walid, Khalid ada yang tak ikut ke? Khalid tak ikut ke? Sampai Al-Walid bin Al-Walid hantar surat kepada Khalid bin Al-Walid, kata, wahai adikku Khalid, Rasulullah SAW sering kali bertanyakan tentang hang. Dia kata orang secerdik Khalid, dia tak dapat lari daripada akhirnya dia mesti terima Islam. Pasal otak secerdik dia, dia mesti tak dapat tolak bahawasanya Islam tu betul. Maka Khalid bila duk baca surat ni, dia tengok pak dia nak jadi marah kat Muhammad dan dia nak jadi suka kat Rasulullah, antara dua. Dia jadi berbelah bagi. Ketika ni umur dalam 20-21, tapi
Kemarahan dia, keegoan dia besar lagi pasal bapak dia ni dimalukan bagi dia. Sedangkan Rasulullah tak pernah malukan pak dia pun. Rasulullah tak bertanding pun dengan pak dia. Bukan Rasulullah minta jadi Nabi. Beza dengan pak dia. Pak dia memang nak jadi Nabi. Adat minta tak dapat, tuan-tuan. Baik. Maka dalam kalut-kalut ni berlalulah perang Uhud pula. Berlalu perang Uhud. That was the first war yang Khalid masuk. Dan tuan-tuan, Khalid adalah satu-satunya lelaki yang pernah menewaskan tentera Islam dalam keadaan Rasulullah ada bersama mereka. He is the only one. Dia masuk Uhud. Berapa banyak tentera Islam dia musnahkan, dia kucar-kacirkan, itu Uhud. Selepas daripada itu, tuan-tuan, berlaku perang-perang yang kecil. Saya nak ringkas lagi. Berlaku perjanjian Hudaibiyah. Ini saya nak bagi lagi ni yang hidayah yang menusuk ke Khalid ni. Perjanjian Hudaibiyah ni yang Nabi nak masuk Mekah, nak buat umrah tu, tertahan. Kemudian buat satu perjanjian. Di sanalah Khalid rasa macam dia tak setuju. Perjanjian Hudaibiyah ni masa ni Abu Jahal semua tak ada dah. Dia zaman Abu Sufyan dah ni. Dia selepas daripada perang-perang dah. Maka Khalid masa ni dah 24, 25. Dia kata, pasal apa nak buat perjanjian dengan kafir? Oh, padahal dia yang kafir. Yang tu Islam. Tapi biasalah. Pasal apa nak kena buat perjanjian dengan Muhammad? Dia tu kita usir dia keluar daripada Mekah. Hidup terhina keluar daripada Mekah. Tiba-tiba dia nak masuk Mekah. Kita nak perjanjian dengan dia pula. No way, aku takkan bagi. Maka dalam keadaan itu, dia bawa tentera 200 orang. Dia kata, jom kita serang hendak. Saat lagi geng-geng Muhammad ni tengah sembahyang jemaah. Mereka tengah sujud. Kita semelih mereka masa mereka tengah sujud. Khalid niat dalam hati. Maka sembahyang sungguh lah mereka ni. Orang Islam ni. Main jemaah ramai-ramai semua. Maka Khalid pesan dekat tentera dia. Saat lagi dia sujud. Tangkap seorang satu kepala. Cantik. Allahu Akbar rokok. Allahu Akbar intidar. Allahu Akbar sujud. Yang belakang tak sujud. Khalid kata pasal apa tak sujud pula? Tak apa. Dia lambat sikit kot. Allahu Akbar, yang ni naik, yang ni sujud. Allah. Apa ni? Itu salatul khauf. Solat yang dilakukan semasa perang. Datang ilham kepada Nabi bahawasanya ada musuh sedang tunggu di belakang nak pancung kepala kamu ketika mana kamu sujud. Maka dilaksanakan salatul khauf masa itu.